ini yang saya dah conteng. Saya letak color macam-macam lah ya. Okey, so lepas ni kita tengok kalau yang teori tu saya tandakan dengan saya highlight dengan warna merah kerangka konsep, saya highlight dengan warna biru ya. Okey ya. So ini adalah tiga istilah yang berlainan yang memeningkan kepala pelajar sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang belajar mula masuk master dan even kalau PhD pun ya, dia akan pening kepala tentang ni, kerangka-kerangka ni, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian. Ya, kita nak bincang dua saja, tapi anyway sebab orang confuse, yang ketiga pun kita bincang juga. So yang pertama tu kerangka teori. Kerangka teori ni mudah saja kita camkan, kita highlightkan perkataan teori ya. Jadi kerangka teori ni ialah satu teori yang kita jadikan rujukan. Satu teori yang kita jadikan rujukan kerana dia mendasari kajian kita. Ya. Okey. Kenapa? Sebab dia boleh explain banyak benda. Ya. So macam mana kita nak tahu kerangka teori itu? Kita kena bacalah. Ya. Setiap minggu ada teori-teori yang dibincangkan dengan pensyarah bidang perkhususan masing-masing. Anda juga perlu baca, buat sorotan ya. Jadi sebab teori ini memang penting. Dalam bab 2 dia mesti ada teori. Ya. Kalau tesis tidak ada teori, ibarat makan nasi tak ada lauk. Nasi saja, lauk tak ada. Boleh makan tapi tak sedap ya. Jadi mesti ada teori. Sebab ada teori ni dia dapat menerangkan banyak perkara kepada kita ya. Jadi lepas ni saya nak setiap orang kena summarize ya, buat satu folder dalam komputer tu, tulis nama folder tu ialah teori dan start masukkan teori apa yang anda pelajari. Cuba buat refleksi ya. Okey, ataupun alternative way ialah anda gunakan mind map ya. So buat satu ni mind map, tajuk dia ialah teori. Okey, dan buat note yang pertama. Teori pertama yang anda jumpa ya. Kalau siapa yang buat PDP misalnya, teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran ialah behaviorism ya, cognitivism, constructivism, apa lagi ya, dan mungkin juga connectivism. Jadi itu antara teori ya. Dan yang lain pun setiap satu bidang tu semua dia ada teori masing-masing. Jadi kita kena mengetahui teori itu. Okey. Dan satu lagi cara ialah membaca tesis yang telah dibuat. Sebab apa? Dalam tesis mesti ada teori. Dalam jurnal ada yang ada teori, ada yang tak ada teori. Dia bergantung juga ya. Tapi kalau dalam tesis latihan ilmiah tak tahu, tapi dalam tesis mesti ada teori ya. Okey. Jadi saya baca situ, kerangka teori kajian ialah satu teori yang mendasari kajian kita dan kita ambil teori itu, kita terangkan seperti mana yang diterangkan oleh teoris tersebut. Dan lepas tu, jadi of course yang pertama kita masukkan rajah dia, yang kedua huraian dia berdasarkan apa yang diterangkan oleh teoris tersebut, dan yang ketiga macam mana teori ini menerangkan kajian kita. Iaitu kena ada tu. Jangan berhenti setakat tu saja. Ya. Ingat 3 part. Yang pertama rajah, yang kedua huraian, penerangan teori itu, yang ketiga kaitan dengan kajian yang kita akan lakukan. Jadi kita tak ubah suai apa-apa teori. Kalau teori itu ada 3 anak panah, jangan tambah 4, 5, 6 anak panah. Ya. Jadi kita kekalkan tu rajah tu. Jangan ubah apa-apa. Saya ulangi, jangan ubah apa-apa. Okey, macam mana pula dengan kerangka konsep? Ya, kerangka konsep. Kerangka konsep ni sebenarnya adalah sorotan kita terhadap
kajian-kajian yang lepas. Kajian yang lepas tu dia ada apa? Dia ada dapatan, ya. Dapatan, lepas tu ada teori-teori, model-model dan sebagainya. Jadi segala macam benda ni kita ambil, kita buat sorotan, kita synthesize dan daripada situ kita boleh bina gambar rajah, ya. Siapa yang dengar rakaman saya, rakaman macam mana nak jawab tugasan 1 tu, itu adalah satu contoh mudah macam mana nak buat kerangka, ya. Rakaman tu saya buat pukul 2 ataupun 3 pagi, ya. So sebab tu nampak suara slow sikit kan. Okey. So apa yang penting ialah di situ ialah macam mana kita nak bina kerangka konsep berdasarkan kepada research questions, ya. Jadi saya nak setiap orang kena jelas lah. Dia kena jelas ke hadapan dia. Jangan sekarang ni dia masih lagi mempunyai hati yang berbelah bagi, nak buat itu ke, nak buat ini ke, nak buat itu ke, nak ni ke, nak ke. Okey, tetapkan, ya. So nanti jumpa SB, tukar tak apa, tapi sekarang anda mesti tetapkan apa objektif kajian anda, ya. Dan saya nak of course lah anda buat tajuk tu adalah sesuatu yang dekat di hati dan cari 3 objektif, ya. Okey, kalau anda buat kuantitatif mesti ada boleh ubah dia. Ada yang bersandar, ada yang tak bersandar, so macam-macam. Tapi tak ada yang tidur, ya. Bersandar dengan tak bersandar je, boleh ubah tu. Kalau buat kuali tak perlulah yang bersandar tak bersandar tu, ya. So anda letak aja konsep-konsep tu, ya, dan gambarkan peta minda ataupun kerangka konsep tu berdasarkan konsep penting yang terdapat dalam research questions, ya. Okey, so kerangka konseptual adalah sintesis daripada kajian-kajian lepas yang berbentuk kajian dan juga teori-teori. So kita synthesize sekali, ya. Okey, macam mana pula dengan kerangka kajian? Kerangka kajian sebenarnya ialah kerangka proses, kerangka metodologi, kerangka macam mana kita nak buat kajian, ya. Okey, kerangka kajian ada setengah pelajar biasanya macam ni. Dia nak buat kerangka konsep kan. Okey, lepas tu dia kata nak jimat masa, Google saja. So Google je, jumpalah kerangka kajian, ya. So dia copy, itu sebenarnya salah, ya. Sebab kerangka konsep adalah hak cipta kita sendiri. Sangat-sangat personal dan sangat-sangat sentimental. So itulah kerangka konsep, ya. Kerangka teoretikal tidak sentimental. Sebab apa? Orang lain punya. Kita pinjam je, ya. Tapi kerangka konsep adalah sentimental. Kerangka kajian ialah macam mana kita lakukan kajian, ya. Macam mana kita lakukan kajian? Kalau kita buat eksperimental, so kita gambarkan kajian ini melalui proses seperti berikut. Yang pertama, pemilihan 2 kumpulan, 1 kawalan, 1 olahan. Okey, lepas tu kita lakukan intervensi, lepas tu kita sebelum tu kita ambil pre-test dan bila habis intervensi kita buat post-test, ya. Dan akhirnya dapat result. Okey, itu kita gambarkan kerangka kajian eksperimental, ya. Okey, satu lagi ialah kalau kajian tindakan, ya. Kajian tindakan kita mengikut model kemis, ya. Dia berdasarkan pada 4 fasa. Jadi yang fasa yang bergelung-gelung tu kita letakkan dalam kerangka, dan itu sebenarnya kerangka kajian, ya. Jadi fasa apa dalam action research, iaitu P-plan, ya. Okey, cara nak ingat mudah aja. Plan awal otak relax, PAOR, ya. So apa fasanya? Plan awal otak relax, plan, act, observe and reflect. Jadi 4 fasa tu kita letakkan dalam model kita,
Dan saya nak beritahu ini sebenarnya bukan kerangka konsep. Ini adalah kerangka kajian. Sebab apa? Sebab proses cara kita nak lakukan kajian. Ya. Okey, saya pergi pada yang seterusnya. So definisi kerangka teori. Kita ambil teori, ya. So dia berbeza dengan kerangka konsep. Sebab apa? Sebab satu teori saja. Dia bukannya berdasarkan kajian lepas. Kita cari satu teori yang bersesuaian, yang boleh menerangkan kajian kita. Ya. Dan kita ambil daripada mana? Dipetik terus daripada teori-teori yang tersohor yang sudah sedia ada. Ya. Jadi setiap orang bila dia mendalami bidang dia masing-masing, dia kena tahu teori-teori yang berkaitan dengan bidang dia. Ya. So saya dah beritahu tadi yang kalau PDP, sebab PDP itu adalah yang umum, yang general. Ya. Jadi semua bidang mungkin ada buat PDP kan. Okey. So teori seperti cognitivism, ya, cognitivism, behaviorism, ya, constructivism, connectivism. Jadi itu semua antaranya. Yang semua teori itu semua kena tahu sebab dia berkaitan dengan PDP. Ya, tapi yang lain tu yang berkaitan dengan bidang, so anda kena tahu juga, ya, melalui lecture, melalui pembacaan anda. Ya, okey. Dan saya ingat cara yang paling useful adalah membaca tesis-tesis dan tengok macam mana seorang pengarang, seorang pelajar, seorang calon PhD, master dan sebagainya mengapplykan teori itu dalam menerangkan kajian. Ya. Okey, dalam bab 2 kita tulis teori. Ya. Okey, dan dia tak berhenti setakat tu. Bab 5 nanti lagi sekali kita sebut teori tu. Ya. Jadi kalau anda sebut senaraikan banyak teori dan tiba-tiba senyap bab 5 tak sebut apa, jadi itu adalah tidak betul. Ya, dan teori itu lagi sekali anda bincang pada bab 5. Ya. Bukan teori saja, tapi dapatan-dapatan kajian yang lepas yang anda sebut, literature yang anda sebut dalam bab 2 tu nanti dibincangkan semula dalam bab 5. Ya. Okey. Jadi kerangka konsep berbentuk gambar rajah. Ya. Yang pertama ada gambar rajah. Boleh tak? Kalau tak ada boleh. Tapi biasanya ada. Sebab apa? Sebab satu gambar nilainya 1,000,000 perkataan. Sebab dia dapat menunjukkan banyak benda. Ya. Sebab kalau nak huraikan dengan perkataan mungkin beribu-ribu perkataan. Tapi dengan rajah saja, setengah muka je sudah cukup untuk menerangkan. Ya. Jadi gambar rajah yang menunjukkan hubung kait antara komponen-komponen. Kalau buat kuanti, boleh ubah. Ya. Kalau buat kualitatif, mungkin konsep-konsep utama, kata-kata kunci utama, ya, dalam satu kerangka. So ingat tu, ada gambar rajah dan gambar rajah tu menggambarkan konsep ataupun pemboleh ubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara pemboleh ubah tu dia ada perkaitan. So macam mana nak gambarkan perkataan? Letaklah garis anak panah ke, putus-putus ke dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kerangka ni dibina berdasarkan teori-teori dan dapatan kajian lepas. Ya. Okey. Kerangka berdasarkan daripada banyak literature. Dan literature tu yang pertama teori-teori, yang kedua dapatan-dapatan kajian lepas. Saya suka kalau misalnya bila saya cek pelajar PhD tu dia letakkan pemetaan literature. Ya. Jadi mungkin yang dalam bab 2 tu yang utama saja, tapi di sebelah belakang lampiran ada dia letakkan. Untuk setiap satu variable tu ada mungkin masih okey. Okey, dah settle lah. Diletakkan berpuluh-puluh, ya, berbelas-belas kajian lepas. Jadi itu bagus, ya. Saya akan kagum kalau anda buat
sesuatu yang seperti ini, ya. Jadi kerangka ni dibina berdasarkan kepada teori-teori dan dapatan-dapatan kajian lepas, disintesize, ya. Kalau kerangka teori dia tak synthesize, dia ambil je, pilih je. Teori A, teori B, C, D, E, F, G, lepas tu ambil teori B. Sebab apa? Paling bersesuaian. Okay? Kalau kerangka konseptual ni, semua yang tu dia ambil sebab dia ada kaitan, ya, tambah lagi dengan dapatan-dapatan kajian, ya. Okey, jadi kalau kita letak tulis satu-satu tu panjang senarainya. Kita mestilah menggabungjalinkan, menghubungkan, mensintesiskan antara satu berdasarkan kepada pemboleh ubah ataupun konsep. So kita baca, oh yang ni ada kaitan dengan pemboleh ubah yang ni, so letak dekat sini. Ya, artikel yang kedua berkaitan dengan pemboleh ubah B, so letak dekat B. Yang ni berkaitan dengan hubungan antara keduanya, so kita letak kepada bulatan yang ketiga. So macam tu cara dia, ya. Dan kerangka konsep ni memberikan gambaran keseluruhan fokus kajian, ya, iaitu berkaitan dengan objektif kajian. Kalau boleh anda buat macam inilah. Kalau literature tu banyak, ya, literature tu banyak, terus fokus pada objektif kajian. Kalau literature tu tak banyak, mungkin kita fikir variable lah. So kajian tu dia nak tahu tentang apa. So yang pertama, tahap apa? Alright, so kita cari yang berkaitan dengan tahap kompetensi misalnya. Ya. Kajian-kajian tentang itu. Yang kedua, variable B, ya. Nak tahu tentang apa? Tentang pencapaian akademik, ya. Dan yang ketiga, hubungan antara keduanya. So fokus kepada tu. So hubungan antara keduanya, ada yang kata ada hubungan, tak ada hubungan, hubungan positif, hubungan negatif, strong, weak dan sebagainya, ya. Okey, so kalau ada tu kira bagus, ya. Kalau kualitatif dia mungkin memberikan gambaran walaupun tidak setepat yang kuanti, tapi dia akan memberikan gambaran. So lama-lama kita akan dapat complete understanding even before we go to the field. Walaupun kita belum kutip data lagi, kalau orang suruh bentang usulan, kalau SB anda suruh bentang, ya, so anda dengan confidentnya akan dapat bentang, anda sebut nama pengkaji itu, pengkaji ini, so SB akan impress, ya. Sebab apa? Tak lakukan kajian lagi, tapi anda sudah yakin, anda sudah dapat beritahu pola-pola literature, status literature dalam kajian anda, ya. Jadi kita nak sampai tahap seperti itu, ya. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Alright, okay. So ini adalah definisi daripada Tuckman yang menyatakan bahawa kerangka konsep sebenarnya mengandungi perhubungan antara pemboleh ubah tertentu, ya, berdasarkan apa yang kita kajian, dan mungkin juga dia menggambarkan sesuatu yang berbentuk input kepada proses, kepada outcome, ya. So ini spesifik untuk kuantitatif lah. So variable itu, variable ini dan sebagainya. So akhirnya akan ada itulah the outcome dan sebagainya. Okey. Dan seperti yang kita tahu, kuanti ini lain dengan kuali. Sebab apa? Kuanti ini salah satu tujuan utama ialah untuk melakukan ramalan, ya. Berapa orang accident setiap tahun? Berapa orang mati setiap tahun? Siapakah yang akan memenangi pilihan raya? Itu semua apa yang dilakukan oleh kuantitatif, ya. Okey, so dia boleh dicapai dengan cara kita memahami konsep, ya, kerangka konsep, ya. Okey, dan menurut Miles and Huberman, ya. Okey, sebenarnya kalau siapa yang nak buku Miles and Huberman, anda boleh beritahu saya. Dia ada satu tempat dalam web tu di mana setengah-setengah daripada buku kaedah penyelidikan tu
kita boleh capai ya. Walaupun dia bukannya yang current, maksudnya isu yang terkini, tapi yang lama pun mungkin dah cukup bagi kita untuk memahami ya. So yang baru tak ada, tapi yang lama-lama tu, edisi yang lama tu ada dan kita boleh bacalah ya. Okey, termasuk buku ni Miles and Huberman ya. Okey, a conceptual framework explains either graphically or in narrative form the main things to be studied, the key factors, the construct, the variables, and the relationships among them. Ya, jadi kerangka konsep adalah merupakan satu gambaran dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk teks, dalam penceritaan dalam bentuk teks. Ya, dan perkara utama tentang perkara utama yang dikaji ya, dan yang dikaji tu mungkin dengan nama faktor ya, construct ataupun variable. So ini semua adalah konsep-konsep penting, and the relationship among them ya, dan perkaitan antara faktor yang pertama dengan faktor yang kedua, ataupun kita tak guna istilah faktor, kita guna istilah construct ya, antara construct yang pertama dengan construct yang kedua, antara variable yang pertama dengan variable yang kedua dan sebagainya ya. Jadi apa perhubungan antara mereka? Jadi mesti ada hubungan ya. Dan dia juga menerangkan apa yang akan dikaji dan apa yang tak akan dikaji. So dia meletakkan skop pada sesuatu kajian itu. Alright, so yang ini pula adalah kerangka kajian. Ya. Dengan istilah ya, kerangka kajian. Nampak dia besar, seolah-olah dia menggambarkan ya, the mother of all frameworks. Tapi sebenarnya maksudnya adalah metodologi sahaja. Itu memang istilah yang digunakan ya. Okey, kita tengok kerangka konsep kita letak mana? Bab 1. Kerangka teori bab 2. Kerangka kajian bab 3. Kalau kita ada kerangka lah ya. Sebab dia berkaitan dengan metodologi. Bab 3 tu kan metodologi ya. Dan dia dibina secara flow chart yang menunjukkan proses keseluruhan daripada awal sampai pada peringkat akhirnya ya. Jadi itu proses-proses yang dilakukan. Okey, so sekarang macam mana? Cuba tanya diri anda, adakah masih keliru ya? Kerangka teori, yang mana kerangka konsep dan yang mana kerangka kajian. Jadi adakah anda masih keliru seperti kawan kita yang berada dalam slide itu ya? Saya harap tak keliru, tapi kalau keliru lagi, okey tak apa, saya terangkan lagi. Alright, so let me explain. Beri perhatian pada ayat yang saya tanda merah ya. Okey, dan slide ini saya tak baca semua. Sebab kalau saya baca semua takut confuse. Ada banyak benda sangat ya. Terlalu mewah dalam maklumat akan menyebabkan kita rasa minda kita berserabut. So banyak sangat benda. Jadi elok saya minimizekan. Hanya yang penting saja. Hanya yang penting saja supaya kita dapat fokus betul-betul apa yang perlu kita faham. Alright, so kerangka konsep dengan kerangka teori ya. Kerangka konsep adalah milik pengkaji sebab anda buat sendiri ya. Okey, dan jangan main-main, kalau idea anda bagus, kerangka konsep ni akan menjadi teori di masa depan ya, akan menjadi teori di masa depan. Dan semua teori berasaskan kepada kerangka konsep. Pada awalnya kita tak tahu kena buat kerangka konsep, so lama-lama jadi bagus, jadi baik, mantap dan sebagainya, kembangkan, boleh jadi teori. Okey, so yang kedua CF. CF ni conceptual framework founded on the theoretical framework. Tu saya beritahu. Okay, the theoretical framework dwells on time-tested theories. Yeah. Okay, jadi kerangka teori adalah berdasarkan kepada teori yang telah established.
Okey, kerangka konsep dengan kerangka teori. Okey, ini lagi penerangan ya. Kerangka teori, general representation, relationship between things in a given phenomenon. Ya. Kerangka konsep, specific direction. Ya. Okey, jadi teori itu dia tak terangkan terlalu banyak perkara, tapi dia menerangkan banyak perkara. Ya, cuma perlu dijelaskan lagi menggunakan kerangka konsep. Ya. Okey. Okey, so ini ada penerangan lain lagi. So saya harap anda boleh baca ya tentang conceptual framework dan juga theoretical framework ya. Okey, yang menarik tu yang paling bawah tu Merriam Merriam dia nak bagi clear lagi, dia menyatakan bahawa a theoretical framework provide the researcher the lens to view the world. Ya, apa maksud dia? Maksud dia kerangka teori menyediakan kanta untuk kita untuk melihat dunia. Ya, dunia tu maksudnya apa yang kita kaji itu berdasarkan kepada teori tersebut. Ya, okey. Cuba anda tengok ya, misalnya dalam PDP ya, seorang guru dia tingkah laku dia, cara mengajar dia adalah berdasarkan kepada teori yang dia pegang, sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Ya, bagi seorang guru yang pertama, behaviorism. Ya, behaviorism ni dia percaya bahawa ya, untuk mengubah keadaan kita kena encourage tingkah laku yang baik, kita kena discourage tingkah laku yang tidak baik. So dia buat apa? Ya, kalau salah rotan, kalau betul misalnya bagi duit, ucap terima kasih dan sebagainya. Jadi itu cara nak motivatekan pelajar. Itu cara behaviorism. Ya. So macam mana pula dengan cognitivism? Kalau guru tu percaya kepada cognitivism, ya. So cognitivism ni maksudnya apa? Cognitivism maksudnya kita buat supaya pembelajaran tu mudah diterima dengan cara kita menstrukturkan bahan pengajaran tu. Jadi cikgu yang percaya pada konsep ni dia akan buat apa? Dia akan buat peta minda. Sebab apa? Peta minda ni menyebabkan orang mudah ya fikir tentang konsep tu, ya, nak susun apa kaitan perkara ini dan perkara ini. Dia buat poster yang cantik-cantik, dia apa lagi, buat poster, lepas tu tunjukkan video. Sebab itulah caranya kita kena buat supaya bahan pembelajaran tu menjadi menarik, supaya pelajar dapat memahami dengan mudah. Ya, okey. So itu adalah cognitivism. Ya, so macam mana pula dengan constructivism? Constructivism, cikgu yang percaya pada constructivism ni dia kata nak mengajar, don't tell everything first. Jangan beritahu segala-galanya. Itu namanya menyuap. Ya, bukan rasuah. Menyuap maksudnya spoon feeding. Ya, cara mengajar kita ialah dengan kita bagi tugasan ataupun bagi soalan, suruh pelajar fikir, dan lepas buat tugasan dan lepas fikir itu semua, minta dia bincang dan beritahu apa yang dia faham. Dan tugas guru lepas tu ialah untuk perbetulkan sekiranya silap. Ya. Jadi maksudnya ilmu tu datang dengan cara kefahaman sendiri. Dan yang trending, yang menjadi cara yang utama sekarang ini adalah constructivism. Ya. So nampak kalau kita menggunakan constructivism, seluruh kajian kita itu adalah berdasarkan pada assumption itu. Ya. Okey, dan apa ni, dalam operational definition pun kita define ya perkataan variable kita berdasarkan kepada teori ini, ya. Okey, saya akan pergi sebab dia ini mengulang-ulang apa yang telah saya sebutkan. Saya akan pergi pada yang seterusnya. So ini apa, summary kan.
theoretical, conceptual. So saya tengok yang pertama, saya baca theoretical framework. Okey, sekejap saya sediakan laser point. So ni ada laser pointer sini. Sekejap, saya terlepas share tadi. Alright, okey ya. Theoretical framework sebelah kiri, sebelah kanan conceptual framework, ya. Okey, so theoretical framework ialah theoretical provide broad explanation of relationship. Okey. Okey, conceptual framework ni tidaklah seperti itu sebab dia baru dibangunkan, ya. Tapi theoretical tu penjelasan dia sudah established, ya. Conceptual tu kita baru nak cari berdasarkan sorotan literature, ya. Theoretical framework based on one theory. Jangan banyak-banyak sebab mungkin teori itu bercanggah. Kita sampai pada yang kedua, ya. Kerangka teori satu teori saja, ya. Kerangka konsep dia banyak teori, bukan setakat teori tapi kajian-kajian yang lain juga yang berkaitan yang perlu disynthesize, ya. Okey, concept of the study relate back to the theory. Jadi teori itu of course lah yang ada kaitan, yang boleh menerangkan, sebab kata Miriam tadi, lens to see the world, ya. Jadi teori ini adalah lensa untuk menerangkan tentang kajian ini, lensa untuk melihat dunia. Okey, yang kerangka konsep merupakan digunakan untuk menerangkan perhubungan di antara konsep-konsep itu, ya. Jadi nak tahu tentang perhubungan tu kita sebenarnya tak tahu. Kita kena tengok kajian-kajian lepas, ya, yang mencadarkan kepada kita apa hubungan antara kedua-dua variable tersebut, ya. Okey, dan daripada situ kita dapat understanding, ya. Sebab mungkin A dengan B tu ada yang kata ada hubungan, sebenarnya tak ada hubungan pun, ya. Ataupun mungkin ada hubungan yang sangat kuat, ya. Bila sebut ni A mesti ada B, ataupun macam mana kan, dia memberikan idea kepada kita. Okey, so yang ni yang saya terangkan tadi, theoretical framework start out as a conceptual framework. Jadi maksudnya teori itu sebenarnya asalnya adalah kerangka konsep. So kerangka konsep tu jadi teori, ya, bila dia sudah established. Alright, tolonglah bagi saya contoh supaya mudah faham. Okey, no problem. Okey. Okey, so ni penerangan yang lain lagi. Okey. Okey, the theoretical framework describe broader relationship between things, yeah. When stimulus is applied, response is expected. Itu contoh, ya, yang kita dapat daripada teori, ya. The concept framework is much more specific in defining relationship. So dia adalah lebih khusus dalam menerangkan perhubungan, ya. So the conceptual framework specify variable that will have to be explored in the investigation, ya. Jadi sebagai contoh, pemboleh ubahnya ialah kaedah mengajar, teaching method, ya. Represent stimulus, while the student academic performance represent the response, ya. So the variable make clear the kind of statistical treatment that will be used to analyze the relationship, ya. Jadi pemboleh ubah ni menjelaskan kepada kita apakah bentuk statistik yang boleh digunakan untuk menganalisis perhubungan, ya, perhubungan. Jadi dia memberikan gambaran kepada kita, ya. Jadi ringkasnya
teori ni sebenarnya dia tak boleh spesifik. Kalau spesifik, dia tak dapat menerangkan, memberikan panduan sebab dia terlalu spesifik sangat. Tengok-tengok tak relevan. So sifat dia memang macam tu. So ada perkara yang diterangkan tapi nuances, perkara-perkara kecil tu tidak diterangkan. So kita ambil teori tu sebab dia ada terangkan. Okey, sebagai contoh, dia satu teori tu menerangkan tentang motivasi kan. So kita ambil teori sebab kita buat tentang motivasi kan. Okey, tapi teori itu tidak menerangkan tentang cultural variation, perbezaan dari segi budaya. So yang tu kita kena tackle melalui KK, kerangka konsep. Okay, so kerangka konsep tu specify the variable that will have to be explored. Okay, sekarang ni ada satu lagi perkara penting sebab saya nak jelas. Lepas ni kita buat ni tau. Lepas ni kita bincang sekejap. Lepas tu kita akan buat latihan dan quiz. Mungkin saya buat quiz dulu kot dan lepas tu kita buat latihan. Yang latihan tu saya perlu share dokumen dan sebab tu saya minta sama ada Gmail ataupun Siswamail. Siapa yang belum masukkan lagi boleh masukkan sekarang. Tak perlu letak nama, tambah je selepas koma. Sebab apa? Mudah bagi saya untuk copy paste masuk dalam Google Slide Okey, sekarang ni kita nak bincang apa? Beza antara ni khas untuk kerangka konsep, bukannya kerangka teori. Kerangka teori sama aja. Untuk apa jua kaedah, kuanti, kuali, mixed method dan sebagainya. Tapi ini kerangka konsep. Sebenarnya ada sikit perbezaan antara kuanti dengan kuali. Jadi apa perbezaannya? Okey macam ni je. Dalam ni anda boleh baca tapi saya nak terangkan bahawa untuk kuantitatif kita finalize kerangka konsep tu sebelum kita collect data jadi maksudnya bab 2 iaitu sorotan literature. So kita buat, so bila habis kita dapat bentangkan satu kerangka konsep dalam bab 1 Okey, so dia berhenti situ kan. So that's final Untuk kuali dia sebenarnya tidak final, dia still evolving Okey, dan bila kita dapat dapatan, so kita boleh kemaskinikan kerangka. Kerangka tu kita buat telah masa literature review dan sebagainya. Tapi dia tidak final. Masa kita collect data masih lagi evolving, maksudnya masih lagi boleh dikemaskini. Until habis collect data, so kita dapat dapatan dia dan kita kemaskini, so sampai pada peringkat itu. Jadi itu beza dia. So saya ulangi perbezaan antara kerangka konsep dalam kuali dan kuanti. Dalam kuanti dia sampai kita mesti ada kerangka konsep yang final sebelum collect data. Untuk kuali dia masih lagi berterusan sehingga tamat data collection phase. Okey, saya nak pergi pada yang seterusnya. So ini semua perkataan-perkataan ini menerangkan apa yang saya sebutkan tadi. Okey, di manakah saya boleh dapatkan kerangka konsep? So mudah aja kalau ikut kartun ni. Okey, untuk buat kerangka konsep dan kerangka teori, so ini antara langkah-langkah So langkah-langkah ni common untuk dua-dua, tapi nanti kita akan tengok yang konsep saja. Yang pertama, kita membuat sorotan literature. Okey, kita membuat sorotan literature yang berkaitan dengan tajuk. Yang kedua, to read a lot, membaca dengan banyak. Okey.
membaca dengan banyak dan cuba untuk melihat apa yang telah dikaji dalam bidang masing-masing. Ya. Okey, so mesti ada cara jugalah macam mana anda nak capture all this. Ya. So saya ada beritahu sebelum ni kan. Gunalah peta minda, gunalah jadual supaya anda dapat baca tu bukan saja-saja seperti di angin lalu, tapi anda ada membuat catatan untuk rujukan di hari muka, ya. Okey, dan cuba buat sintesis, ya. Cuba buat sintesis berdasarkan apa yang telah disoroti dan lihat apa gaps, dan bila anda buat peta minda tu nampak kata mana yang tu perspektif pelajar tak ada pun, yang banyak student saja kan. Mana Malaysia, Indonesia dah buat, Thailand dah buat, Filipin dah buat, tapi Malaysia tak ada pun yang buat. Ya, sebab anda cari literature tak ada Malaysia. Yang ada Filipin, Thailand, Singapore. Okay. Okay, what question need to be answered? Alright, jadi kita akan dapat mengetahui apa perkara-perkara yang belum terjawab. Ya. Ya, kita tengok semua ni dah jawab tapi masih lagi ada persoalan. Ada problems to be solved. Ada lagi masalah-masalah yang tidak ada penyelesaian. So kita kena jadi kritikal lah bila kita membuat sorotan literature. Okey, so yang ni kita nak buat kerangka. So ni kerangka konsep ya. So macam mana? Different kind of concept map, different purpose. So this includes. So sebenarnya ada banyak cara. Cara yang biasa digunakan ialah yang pertama, an abstract framework mapping the relationship among concept. Ya, menggunakan satu yang abstract yang dapat memetakan perhubungan di antara konsep-konsep pemboleh ubah. Yang kedua, flowchart like account of event and how you think these are connected. Dia yang sepertinya carta alir. Yang kedua, causal network, ya, of variable or influences. So dia macam ada contoh macam ni kan, ya. So macam ni, so ada bulat tengah, lepas tu ada bulatan ataupun bubbles di sekelilingnya yang menerangkan satu perkara, ya. Okey, tree like diagram. So ada juga yang berbentuk macam pokok dan ada juga berbentuk seperti gambar rajah Venn yang menunjukkan misalnya ada dua bulatan yang bertindan, ya. Okey. Jadi ini contohnya, ya. Jadi walau apa jua pun yang anda lakukan, apa yang penting ialah dia usefulness. Orang faham ke tak faham apa yang dilakukan, ya. Jadi untuk novice, orang yang mula-mula, anda buatlah peta minda, ya. Tapi bila dah pandai sikit, dah berpengalaman sikit, cubalah bentuk-bentuk yang lain. So ni antara contoh, transforming through communities of learners. Okay, so ada 3 dimensi tu: promoting cultural competence, enhancing learning through technology, creating student-centered classrooms. Yeah, alright. So bila dah baca literature, so kita akan lihat, ya, daripada sini sebenarnya ada 3 perkara penting, ya. So ada kemungkinan 3 perkara penting ni mewakili, setiap satu mewakili research question, ya. So ini mungkin kuali lah, ya. Okay, kuali. Tapi saya suka macam ni tau. Di bawah ni sebagai contoh, kita letak dia punya sub dia. Promoting cultural competence ni apa? Katakan ada 3 sub, ya. 3 sub point, lepas tu kita letak dalam kurungan rujukan, siapa yang keluarkan idea ni. So setiap kotak ni kita ada ni rujukan. Jadi ini memudahkan kita lah untuk menerangkan. Kalau tak letak sini pun biasanya orang letak dekat bawah, dekat bawah. So ada tu rujukan, Okey, so yang ni apa? The following factors appear to influence the decision to keep at home and adult family members who is dependent because of disabilities rather than placing or institutionalizing.
Jadi dia kata ini adalah faktor-faktor mengapa kita perlu meletakkan seorang adult yang berkeperluan khas di rumah. Ya. So berdasarkan apa? So ada macam-macam lah. Ni kita baca literature lah. Kita baca literature, ada kemungkinan ada berapa faktor ni? 3, 4, 5 kan? 5 faktor kan? 5 faktor ni berasaskan kepada 3 orang pengarang. 3 orang pengarang. Jadi sebelum tu saya suka kalau buat mapping dulu. Mapping tu macam dalam apa yang saya bagi taklimat tu kan ada mapping kan. Literature tu mapping. Dan kemungkinan satu literature tu dia 2. Misalnya literature A dia terangkan religious and political belief dan availability and use of community services. Ya. Okey, so daripada situ kita ambil ya. Daripada apa mapping itulah kita boleh buat rajah seperti ini. Okey, so yang macam ni pun ada. Okey, macam ni pun ada. So yang ni adalah generic conceptual framework. Okey, so dia kata apa? Impacts participant skill levels. Ya. Okey, so impact kepada participant yang menyebabkan skill level ini bertambah dan akhirnya mewujudkan computer literacy. Ya. Okey. So ini lebih berbentuk itulah output dan juga proses. Okey. So daripada ni kan, lepas tu ditambah lagi dengan apa teori yang berkaitan. Tengok sebab kerangka konsep pun kena ada teori kan. Kena ada teori. So in the end akan ada teori lah. So teorinya dekat sini. Ya. Yang berkaitan dengan teori. So dia masuk unsur teori dekat sini. Ya. Add the theoretical component, the learning theory, so we get something like this. Okay, macam ni. Okay, so cara membina kerangka konseptual kajian. Yang pertama, so ini lebih kurang samalah yang saya terangkan dalam taklimat tugasan 1. Okey, so yang pertama bermula dengan permasalahan kajian, senaraikan persoalan kajian, ya. Okey, so daripada situ kita fikirkan satu tajuk menyeluruh yang boleh menggambarkan semua persoalan di atas, ya. Okey, kita perlu mendalami maksud konstruk. Okey, konstruk ni adalah satu konsep dan di mana di dalam satu konsep itu terdapat komponen-komponen yang tertentu, ya. Jadi kita kena ambil itu. Orang buat kuantitatif tu anda kena biasakan diri dengan konstruk-konstruk yang berkaitan dengan kajian anda, dan jadikan sebahagian daripadanya sebagai bahan kajian anda. Siapa yang buat pengurusan penyelidikan dia akan tahu tentang inilah pengurusan tentang kepimpinan transformatif misalnya. So di bawah dia ada subkomponen yang tertentu, ya. Jadi ada komponen. Lepas tu amalan pengajaran, ya. So di bawah amalan pengajaran tu ada komponen-komponen yang tertentu, ya. Okey, dalami maksud konstruk yang terlibat dan hubungannya antara satu sama lain. Jalankan proses matching dengan model yang telah diteliti, kemudian murnikan objektif. Jadi permulaannya mungkin tak perlu terlalu tepat sangat. So anda buat saja keyword tu sebagai ini objektif, tapi lama-kelamaan anda akan dapat idea dan objektif tu perlu dimurnikan. Okey, so ini part yang lebih advance, ya. So kita perlu terangkan bila mengurai kerangka theoretical dan conceptual, nyatakan model ni diambil daripada siapa. Ya, kalau teori kita tak boleh adaptasi.
Ya, tapi kalau konseptual, okey, kita ambil itu, kita beritahulah, ya. Terangkan setiap komponen dalam model, bagaimana ia saling berkait. Nyatakan bagaimana author ini membina model. Nyatakan bagaimana yang telah diubah suai, kalau kita ubah suai. Mengapa pengubahsuaian dilakukan. Okey, dan yang bawah sekali, rasional. Kenapa memilih model itu? Kenapa tak pilih model lain? Ada banyak teori, katakan kerangka teori kan? Ya, anda tak pilih yang terkini, tapi anda pilih yang lama. Kena bagi justification. Kenapa anda memilih yang lama, sedangkan yang terkini itu ada. Ya. Okey, jadi saya rasa itu saja penerangan saya. Jadi elok kita berbincang lepas ni. Saya unshare dan minta semua okey, membina kerangka ya. Okey ya. So saya buat macam ni tau. Yang ni sebenarnya khusus kepada itulah tugasan 1. Sebenarnya untuk buat kertas projek nanti masa semester yang ketiga nanti, dia bukan setakat 10 ni, dia mungkin ada banyak lagi, 50, 60, 100, 200, tak tahu berapa ya. Alright. Jadi untuk imagine anda dah ada tajuk kajian, anda sudah ada objektif, ya. So anda tuliskan objektif dekat sini, ya. Mungkin beberapa objektif lah, ya. Jadi tak perlu tulis secara lengkap, tulis je dia punya key concept dia apa dekat sini kan. So anda baca literature, of course anda search. So cara nak search dia ialah anda guna search term dalam alert, ya. Google alert ataupun Scholar alert, ya. So nanti literature tu akan datang ke mailbox, ke inbox anda sendiri. So anda buka satu persatu. Kalau tak, anda kena Google lah, Google dan sebagainya. Okey. So literature yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 tak tersusun lagi sebenarnya. Ya. Okey, lepas tu anda buat objektif. Ini contoh cadangan tajuk kajian, hubungan di antara strategi pembelajaran dengan literasi ICT. Ya. So anda dah dapat dah. Ya. Objektif yang pertama, anda nak tahu apa strategi pembelajaran. Yang kedua, mungkin nak tahu tentang tahap literasi ICT. Dan yang ketiga, hubungan antara kedua variable ni, ya. Okey. Siapa yang buat kuali, anda jangan buat macam ni tau. Sebab apa? Sebab ini untuk kuanti saja. Kalau yang kuali, katakan strategi pembelajaran, literasi, lepas tu mungkin satu key konsep lagi sini, ya. Tak kira lah 3 objektif, 4 objektif, so macam tu. Okey, so lepas tu kita dah dapat tajuk. So inilah lebih kurang tajuk kajian anda, hubungan di antara strategi pembelajaran dengan literasi ICT kan. Okey, lepas tu identify apa dia punya keyword dia, apa dia punya variable dia. So yang saya bulatkan itu, ya, yang dalam bulat ataupun yang dalam 4 segi tu. Okey, lepas tu kita so dah nampak dah sikit, tapi kita tak tahu apa hubungan antara keduanya, ya. So dia masih rough lagi kan. Okey, kita pun start cari literature. So literature, so ni contoh ya. So kita baca beberapa literature ni, contohlah beberapa ya. So ini yang saya check betul-betul ni. Yang cerita pasal strategi pembelajaran adalah Pinterest, ya. Pinterest ni dia buat satu soal selidik. Dan dalam soal selidik itu dah ada konstruk yang strategi pembelajaran tu. So nanti kita tengok apa konstruk dia, ya. So ni belum teori lagi, ya. Okey, Mark Kici pun tu rasanya perkara yang sama kot. Jadi dia merujuk kepada ni. Okey, kemudian okey, yang lain tu tak ada kan. Okey, tentang literasi daripada Markovsky 2007. Dan sini dia membahagikan, ya, literasi itu kepada 2, ya. So kita ambil point tu. Okey, objektif yang ketiga tentang hubungan. So yang ni yang tepat, ya. Yang ni banyak literature, yang ni banyak literature. Yang ni mungkin tak banyak literature kan. Tapi dia tengok tajuk lah. Kadang-kadang dia ada banyak. So kita jumpa 2 kajian, walaupun macam mana pun bukan Malaysian, ya.
Bukan Malaysia. Ni semua di luar Malaysia. Okey, dan lepas tu kita perincikan. Yang kita jumpa tu, buat pemetaan tu kita perincikan. Ya. Alright. So bila kita baca literature, so kita dapat macam ni tahu. Strategi pembelajaran sebenarnya boleh dibagikan pada dua, metakognitif dengan pengurusan sumber. Ini idea siapa? McKinsey dengan Pinterest. Ya. Dan tentang literasi ICT tu, okey, kata McCoskite dia terbagi pada dua. Yang pertama kognitif, yang kedua kemahiran teknikal kan. Okey, lepas tu kita baca lagi literature, baca lagi. Oh, sebenarnya kita boleh kembangkan, ya, sebab dia ada bawah ni ada itulah komponen-komponen yang tertentu berdasarkan inilah dua pengarah yang sama ni. Okey, dan strategi ini akan mempengaruhi literasi ICT, ya. Okey. Alright. So ini ialah yang kita terperinci. So anda mungkin boleh buat something like this lah nanti bila buat pemetaan literature, ya. Okey, so macam ni. So point-point di sini tu, so anda ambil, ya. Contohnya Pinterest, ya. Pinterest dia bagikan pada dua. Ini sebenarnya MSLQ, dia punya questionnaire. So dia buat ni kan, kognitif ni ada berapa? 5. Lepas tu resource management strategist ni ada berapa? 4 ke 5? 4. So ada 4. So yang ni kita ambil, pecah sini. Sebenarnya kajian ni bukan saya yang buat. Ini memang betul kajian ini daripada Akademika, ya. Dan saya cuba reconstruct balik apa yang pelajar ini telah lakukan. So dia dapat something like this. Kalau pada saya kerangka konsep yang bagus dia macam ni lah. So dia ada komponen, dia bukan sebut strategi pembelajaran saja. Dia ada komponen, lepas tu dia ada rujukan. So sebab nanti memudahkan kita untuk buat pembentangan dan juga memudahkan kita nak identify ni idea siapa, ya. So yang ni McCoskite dia bawa idea ni. So ni ada yang sama, ya. So yang ni lah, ya. Okey, so dia akan jadi itulah kerangka. So yang finalnya macam ni, ya. So yang asalnya mungkin nampak dua perkara itu saja, tapi yang finalnya tu macam ni, ya. Jadi tu saya share kan benda ni tadi kan dalam slide kan. Itu cara yang mudah lah panduan, ya. Dan memang betul lah pelajar selalu pening kepala tentang perkara ni, ya. Cuma apa yang siapa yang disebutkan oleh Adli itu